الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. نعم الحمد لله ثم الحمد لله. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kita pada kitab Fiqh Manhaji ni, bab jilid yang ke-7, bab gadaian. Surah apa? 1614 yang ketiga ya. Okey, bukaannya jilid yang ke-7, muka surat 1614263. Di sini 263. Salah. La ilaha illallah. Tak, 4 jilid. Okey, bismillah. Ya, boleh baca insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, kelayakan memberi dan menerima barang gadaian. Contohnya, mereka mestilah sama ada pemilik kepada barang yang digadai atau pemilik kepada hutang yang dicatat dengan gadaian. Wali dan pemegang wasiat memberi dan menerima gadaian. Maksud syarat ketiga di atas ialah wali dan pemegang wasiat tidak boleh menggadaikan harta orang yang di bawah jagaan mereka. Mereka juga tidak boleh menerima gadaian bagi harta orang di bawah jagaan mereka. Ini kerana wali dan pemegang wasiat tidak berkelayakan untuk menyumbangkan harta orang yang di bawah jagaan mereka. Sedangkan menggadai dan menerima gadaian mempunyai unsur-unsur sumbangan tabarruk. Baik. Yang ketiga Yang ketiga ni, kalau kita tengok balik, yang ketiga ni ialah syarat kepada aqidain, dua orang yang berakad. Maksudnya yang ketiga ni adalah syarat kepada aqidain. Syarat pertama, mukallaf. Siapa yang nak buat gadaian atau nak menerima gadaian, dia mesti mukallaf. Syarat kedua kita baca dah, iaitu kedua-dua pihak dia mestilah dengan sukarela, tak boleh dipaksa. Dipaksa untuk memberi gadaian ataupun menerima gadaian. Yang kedua. Dan yang ketiga hari ni kita baca, yang ketiga iaitu an yakuna min ahli tabarru', kelayakan memberi dan menerima gadaian. Dia panggil ahliyatut tabarru', bahasa Arab panggil ahliyatut tabarru'.
keahlian untuk nak menyumbang, nak memberi sesuatu benda. Tabarruk ni keahlian untuk bersedekah, keahlian untuk nak infak. Itu kena ada keahlian. Budak-budak tak boleh bersedekah, sebab dia bukan ahli. Ada orang gila, dia tidak ada keahlian untuk tabarruk. Jadi sifat tu kena ada bagi orang yang nak buat akad gadaian ni. Jadi maksud dia, dia kata contoh mereka mestilah sama ada pemilik kepada barang yang digadai ataupun pemilik kepada hutang yang dicagar dengan gadaian. Maksudnya dia adalah pemilik kepada barang yang digadai. Maknanya orang yang nak gadai ni, pada barang yang digadai tu dia mesti milik dia. Dia ada apa? Pemilik. Dia nak gadai apa sekarang? Nak gadai motor. Jadi dia mesti memiliki motor itu dah. Ada. Itu dia panggil ahliyatul tabarruk. Dan atau dia pemilik kepada hutang yang dicagar dengan gadaian. Pemilik kepada hutang yang dicagar dengan gadaian. Maknanya ni orang yang nak terima. Siapa yang boleh terima gadaian? Dia adalah orang yang memiliki hutang itu. Maknanya orang tu nak bayar ke dia? Dua kan? Orang yang tukang gadai, dia bila nak gadai sesuatu, dia mesti memiliki barang yang dia nak gadaikan. Satu. Orang yang nak menerima gadaian, dia mestilah orang yang hutang tu milik dia. Maknanya orang sedang berhutang dengan dia, bukan dengan orang lain. Okey, nampak? Jadi wali dan pemegang wasiat memberi dan menerima gadaian. Wali. Sekarang ni ada budak wali atau pemegang wasiat. Ni bukan harta dia, tapi ni spesialis pasal dia ada wilayah, dia ada hak kat situ. Wali ataupun pemegang wasiat, dia boleh pasal dia bertindak bagi kemaslahatan orang yang berada di bawah jagaan dia. Wali atau pemegang wasiat memberi dan menerima gadaian. Maksud syarat ketiga di atas ialah wali dan pemegang, tu tajuk tu wali dan pemegang wasiat memberi dan menerima gadaian. Tu tajuk tu sebenarnya. Tu tiba masuk kan. Itu tajuk wali dan pemegang wasiat memberi dan menerima gadaian. Maksud syarat ketiga di atas ialah wali dan pemegang wasiat tidak boleh menggadaikan harta orang yang di bawah jagaan mereka. Mereka juga tidak boleh menerima gadaian bagi harta orang yang di bawah jagaan mereka. Jadi maknanya memang wali penjaga harta. Macam mana nak terima gadaian? Sebab apa? Kalau wali yang dia harta anak dia, duit anak dia, dia simpan duit anak dia tak banyak dalam bank, duit anak dia, boleh tak dia nak ambil duit anak dia pergi beri hutang ke orang? Tak boleh. Gadaian ni kan buat hutang. Macam mana dia nak terima gadaian? Gadaian tu mesti ada hutang. Habis apa hutang sekali? Hutang sekarang ni adalah apabila dia ni bertindak nak pergi ambil duit anak dia, pergi berhutang ke orang. Ada orang minta dengan hutang, dia pakai duit siapa? Dia pakai duit anak dia. Tak boleh. Bila tak ada hutang, tak ada lah gadaian. Gadaian ni kan berkait dengan hutang. Tak ada hutang, tak ada lah gadaian. Boleh tak mak ayah ambil duit harta anak-anak untuk beri pinjam pada orang? Mana boleh? Izin tadi, sebab izin dia tak dia ambil kira. Dia budak. Izin dia tak dia ambil kira. Kalau diizin, dia minta dengan anak dia, memang nak diizin. Mama nak pinjam. Tak, balik. Memang lah mama nak pinjam, memang dah dibagi. Tak boleh. Mesti duit dia tu diguna untuk kemaslahah. Tak boleh. So orang bahas tentang
mak ayah yang ambil duit raya anak-anak. Tak boleh. Tak boleh. Mak ayah ambil duit raya anak-anak. Boleh. Ada masalah-masalah yang di luar kewajipan dia, ada benda-benda nak beli tapi yang berkait dengan budak-budak, yang di luar daripada kewajipan berapa, nafkah berapa kan. Contohnya pembelajaran apa yang di luar kewajipan, waktu dia ambil tapi untuk maslahah budak tersebut. Jadi kat sini sebab tu tidak boleh. Baik. Ini kerana wali dan pemegang wasiat tidak berkelayakan untuk menyumbangkan harta orang yang di bawah jaga. Dia boleh jaga, dia boleh berjual beli, betul tak? Dia boleh berjual beli. Macam tu kan, dia nak ambil harta anak ni, nak beli sesuatu, boleh. Tetapi untuk nak pergi kepada satu tahap ahliyatut tabarruk, iaitu nak menyumbang. Sebab konsep gadaian ni, dia adalah konsep lebihan daripada kewajipan. Gadai kan orang minta kan, lepas tu kita nak bagi, itu dimasuk dalam tabarruk. Macam seolah-olah tabarruk ni macam sedekah kan. Sedekah yang orang mari satu hala je, macam sedekah kan. Wali tak boleh ambil duit anak nak sedekah, tak boleh. Tak boleh ambil duit anak untuk sedekah. Maknanya kita kena faham juga isu ni lah. Kan kat sekolah selalu minta duit budak-budak suruh sedekah. Jadi kalau sedekah tu datang daripada duit ibu bapa, tak apa. Mak ayah macam nak didik anak-anak bersedekah, maknanya dia tak pakai duit anak-anak, pakai duit dia nak ambil. Macam seolah kita wakilkan dia untuk dia sedekah. Sebab kanak-kanak dia bukan ahliyatut tabarruk. Sebab ni syarak kena berlaku adil. Sebab budak-budak dia tak boleh mikir, dia tak boleh mikir dengan baik. Macam orang tua juga, orang terlalu tua tak boleh mikir dengan baik, jadi dia mahjurkan harta dia. Kalau dia nak wasiat semua harta dia, tak jadi. 1/3 je jalan. Kenapa tu? Sebab orang tua ni takut ketika dia dah tua sangat, dia dah nak meninggal, dia mari fikir, uish takutlah nak masuk syurga lah, nak ini takut dia di ujung-ujung usia dia tu, dia mari fikir seperti itu. Jadi syarak jaga. Syarak kata ni orang ni mungkin pemikiran dia dah tak apa nak tu kan dia orang tua, budak manusia ni kan, zaman mula-mula budak-budak, lepas tu dia akan kembali jadi budak-budak pula dia kembali. Lepas tu syarak ada letakkan had macam mana nak menjaga. Kalau dia wasiat semua pun tak jadi wasiat dia, jangan bimbang. Sebab ketika tu dia dah tak nak mikir dengan normal. Baik. Sedangkan menggadai dan menerima gadaian mempunyai unsur-unsur tabarruk. Sebab ini bukan cerita untung, cerita apa ni, ada unsur-unsur tabarruk. Gadaian ni kan hutang ada. Lepas tu bila orang hutang, kita minta gadaian dengan orang. Ini ada unsur-unsur tabarruk, ataupun beri gadaian pada orang. Kita sanggup guna seolah kita berhutang bagi pihak budak ni, berhutang dengan orang, lepas tu kita gadaikan satu barang yang punya budak ni. Tak boleh. Itu adalah unsur-unsur tabarruk, jadi tak dibenarkan. Ahliyatut tabarruk melalui gadaian. Okey, lagi? Ya. Kalau ada masalah siapa je? Masalah ni dia tak boleh niaga. Bukan boleh niaga maksudnya tak boleh berjual beli, tak boleh gini. Tak boleh. Ini cuma tadi kita cerita beli tadi kan, ada benda-benda yang nak beli untuk budak ni, jadi dia beli bagi pihak budaknya. Itu lain tu, itu pelaburan. Tak boleh. Dia tak boleh niagakan duit budak ni. Tak boleh. Sebab niaga ni masih lagi terdedah kepada risiko-risiko. Tak boleh. Maksud beli tadi, dia kan budak tak boleh beli. Siapa yang akan beli bagi pihak? Wali. Wali tolong beli bagi pihak budak. Mana boleh beli kan? Kita ngaji bab jual beli, mana boleh. Syarat ijab dan qabul balik.
Kita je sekarang ni banyak budak-budak pergi beli. Mana boleh beli budak-budak? Ayah suruh budak-budak beli, salah. Mana sah? Kalau ikut fiqh Syafi'i, mana sah? Budak belum balik tak sah jual beli. Tu dia punya, tu dia khulasah dia, mana sah? Ni mak suruh beli gula kat kedai, tak balik lagi, tak sah jual beli dia tu, tak sah. Walaupun dia dah pandai kikir, walaupun dia dah mumayyiz. Syarak mazhab Syafi'i dijaga. Sebab budak-budak tak boleh, dia bukan ahliyah, dia tidak ada ahliyah tu tasarruf. Ahliyah nak menguruskan, tak boleh. Kecuali last sekali kita pakai mazhab lain, iaitu bai'ul mu'atat, jual beli, memberi dan menyerah, tetapi di atas dasar redha. Mazhab Syafi'i tak boleh. Syarat ijab qabul mesti baligh. Syarat ijab qabul mesti baligh. Boleh budak dah pandai, walau budak tu dah pandai, dia pandai ngira, pandai apa, dari segi sah tak sah dalam mazhab Syafi'i. Okey. Yang dari segi bahasa yang tabarruk ni apa beza dengan yang tabarruk ambil berkat? Itu tabarruk kaf. Itu tabarruk mengambil berkat. Tabarru' bil ain, dengan ain. Tabarru' ni menyumbang, menyumbang. Tabarruk dengan kaf belakang dia, itu mengambil barakah. Okey, lagi ini ain, tabarru', ain. Ain tak ada situ, tak ada ain situ, ada cetek je. Tabarru'. Macam ni kuat sikit kan? Untuk siapa? Untuk anak ni? Duit budak-budak. Okey. Tak, yang tu kosot kita simpan. Kan? Dia beza. Orang kosot memang ambil, keluarkan, kemudian labur. Itu tak boleh. Sebab kita tak ada keahlian itu untuk atur orang. Kan? Tapi yang tadi, kalau kosot kita adalah kosot simpan. Memang duit tu kita simpan. Mana duit dia ni? Kita simpan tabung haji. Tabung haji memang ada unsur murabahah tu. Bai'ul murabahah kan? Dia ambil sesuatu dan dia untungkan, dijadikan. Dia dalam kontrak tabung haji memang dah ada murabahah dipanggil. Maknanya dia carikan keuntungan, dia meniagakan duit tadi. Sebab kat situ kita sebenarnya dah ada wakalah, kita dah wakilkan, kita bukan simpan je. Dia ada konsep muamalah hari ni, wadi'ah ma'a dhamanah dipanggil. Sebenarnya simpan, tapi dalam masa yang sama dhamanah, diberi kelayakan kepada orang yang menyimpan duit kita untuk laburkan. Tapi pelaburan itu biasanya pelaburan yang dia tak boleh datangkan kerugian. Dia ada satu polisi dia itu, dia akan bertanggungjawab. Dia tak akan rugi, cuma untung banyak atau sedikit. Kalau suruh budak-budak beli ni, dia gini, untuk hukum dunia, semua benda muamalah yang tak sah dalam jual beli, dia maknanya tak sah dari segi hukum dunia. Apa mana hukum dunia? Katakanlah lepas budak tu beli gula ataupun beli benda yang lebih mahal lah pokoknya, tuan kedai itu kalau dimasuk ke mahkamah, dia boleh ambil balik barang yang dibeli oleh budak tadi. Itu implikasi tak sah atas urusan dunia. Sepatutnya barang kalau dah sah jual beli, mana boleh ambil dah, kekal jadi milik lagi. Implikasi tak sah dunia ni
mana katakanlah pekedai tu dia nak balik barang tu, dia boleh pergi refer mahkamah, dan kalau lawan menang dia, barang tu perlu dikembalikan. Itu untuk sah dunia ni. Tapi apa saja yang tak sah di dunia, implikasi dia macam tu. Namun di akhirat dia tak dituntut. Di akhirat, adakah kita pakai barang tu jadi tak sah, mana seolah-olah kita pakai barang haram? Tak. Selagi ada redha. Yang selamatkan kita ke akhirat sebab redha. Sebab orang tu waktu dia beri barang dalam keadaan redha, budak ni diberi duit dalam keadaan redha. Apa implikasi dunia kalau tak sah? Hak tak dia lah. Tak, sebenarnya jual beli ni kalau kita mengaji, bila tak sah, orang boleh ni balik, seolah-olah macam sepatutnya jual beli tak boleh dah, mana boleh cancel kan. Tapi tuan dia bagi boleh. Kalau dia nak lah, dia boleh sebenarnya masuk mahkamah, dia kata saya tak jadi jual. Patutnya mana boleh tak jadi jual, tapi boleh kalau sekiranya rupanya akad tu adalah akad yang tak sah. Untuk dunia semua benda, ada benda-benda muamalah kita yang waktu hidup ni atau dunia, ada benda tak sah, kita baru tiba-tiba kita tahu tak sah. Macam mana akhirat esok? Dia kata akhirat tak dituntut kalau memang ada redha, bukan curi. Tapi syariat syariat dalam bab jual beli, kontrak ke akad ke, untuk perjalanan hukum-hukum dunia. Hukum dunia ni ada bab hukum dunia ni. Mana kita nak memiliki satu barang yang sah mesti dengan jual beli. Jadi seolah-olah selagi tak sah jual beli, pemilikan kita tu nampak, pemilikan dunia. Tapi ke akhirat memang tak dituntut, sebab kita ketika ambil itu bukan kosok kita curi, kosok kita adalah beli. Sebab tu akhirat tak dituntut kan. Akhirat sebab apa? Kan masalah makan makanan haram contohnya tak. Makan makanan haram memang salah. Tapi ada orang ditipu, tak sengaja makan benda haram. Baik bab dunia je lah dia nak kena clearkan ke, bersihkan. Tapi ke akhirat dosa, mana dosa? Sebab dia makan, adakah kosok dia makan makanan tu untuk memang nak makan benda haram? Tak. Daripada dunia je lah koknya. Mana dia pegang daging khinzir, jadi dia tak tahu daging khinzir, lepas tu dia makan. Bila makan, adakah dosa tak? Tapi kamu pegang daging khinzir tadi kena sama, sebab khinzir tetap khinzir walaupun dia tak tahu. Khinzir tetap khinzir. Dari segi dosa dengan tak berdosa, itu yang akhirat. Dari segi urusan dunia, muamalat perlu kepada sah, supaya perjalanan dunia kita ni berjalan dengan betul, yang bahawa pemilikan kita tu betul. Kalau tidak, seolah-olah pemilikan kita tu tak sah sebenarnya. Yang orang boleh tuntut, kalau nak tuntut dari segi perundangan dunia. Itu maksud dia. Ya. Okey. Benda tu gadaian. Tak boleh. Barang gadaian yang kita terima, itu kalau nak pakai, bila kita terima, tersimpan dengan kita kan, tersimpan dengan kita, mesti tak boleh tidak, mesti ada izin. Mesti ada izin. Sebab hukum tu hukum gadaian je, diduduk dengan kita tu sebagai gadaian. Maksud gadaian ni, dia milik siapa? Milik penggadai, bukan milik kita. Mana boleh guna ataupun memanfaatkan sesuatu barang orang. Dia akan kembali pada situ. Barang gadaian ni bukan milik kita, dia adalah milik orang yang gadai. Ya. Cuma apabila saat dia tak boleh bayar, barulah kita ada hak untuk jual benda ni dan tutup hutang dia.
Jadi status barang gadaian ni adalah milik orang yang gadah. Sampai tahap kalau dia ni nak tengah berkira-kira zakat, dia kena kira sekali barang gadaian yang duduk pada orang. Hutang itu dalam bentuk macam hutang ni, dia tak menggugurkan zakat. Hutang tak gugurkan zakat. Duduk dengan orang hutang. Ada orang hutang dengan kita 30,000. Kita setiap tahun kira zakat kita, kena kira tak 30,000 yang duduk tangan orang tu. Kena kira. Tapi bukan duduk di tangan saya, duduk tangan orang. Kena kira. Kalau kita tahu bahawa orang tu sebenarnya dia boleh bayar. Sebenarnya dia boleh bayar dan dia akan bayar. Setiap tahun tuan-tuan kira zakat, kena kira sekali hak yang duduk di tangan orang tu. Memang hutang. Kalau dalam tangan kita tak kira hutang, duduk tangan orang. Kecuali kalau orang tu dia ni kita dah berapa kali dah minta, memang dia tak nak bayar. Dia tak nak bayar hutang 30,000. Tak nak bayar tahun pertama, tahun kedua. Jadi kalau tak nak bayar, dia ni dipanggil sebagai satu orang yang susah nak bayar hutang. Mu'sir, sebab dia susah, kita tahu dia tak boleh bayar hutang. Hukum dia harus kita kalau kira zakat, kita tak kira lah. Zakat tahun 2000 tak kira dengan 30,000, sebab memang orang tu memang tak nak bayar, tak duit. 2 tahun 2000, 2001 sampai 2010. Akhirnya 2011 dia bayar. Dengan rendah hati dia telah bayar hutang dia. Alhamdulillah, kita pun dapat duit. Kita kena keluarkan zakat daripada tahun 2010 yang bahagian tu. Daripada tahun 2000 qada balik. Sebab bila kita terima tahun 2011 duit tu 30,000 tu, confirm sebenarnya waktu tahun 2000, 2001, 2002 tu sebenarnya duit tu memang dah sekarang ni betul lah duit kita. Sebab ni sekarang ni 2011 memang sampai ke tangan kita. Ya, wajib. Baik. Kenapa KWSP, orang yang simpan APF, kenapa duit APF ni waktu tuan-tuan simpan duit APF setiap bulan simpan APF sampai pencen lah. Kenapa kita waktu kita dapat duit APF, kita keluar zakat tapi kita tak kira yang lepas? Betul tak? Kita keluar sekaligus je. Dapat je duit APF, terus keluarkan 2.5%. Sebab apa? APF ni kan duit saya juga, macam hutang lah. Seolah-olah macam duit kita duduk dengan orang lah. Duit kita dijaga oleh KWSP. Tapi kenapa dalam bab APF, lepas keluar dah tempoh, lepas habis kita bekerja dah, kita keluar, kita hanya perlu keluarkan 2.5% saja. Sebab apa 2.5% je? Kenapa tak kira? Sebab menyimpan lama dah daripada awak kerja. Kenapa? Sebab KWSP untuk negeri Pahang dan banyak lagi negeri-negeri lain, dia kata dia termasuk di dalam simpanan pendapatan. Dia beza, tuan-tuan, simpan duit atas dasar simpanan dengan ini hasil mana? Hasil daripada penggajian, pendapatan tu. Hasil kerja. Bila hasil kerja, apa beza dia dengan duit yang tuan-tuan simpan dengan duit daripada hasil kerja? Ada beza. Duit penggajian, yang penggajian ni, yang hasil daripada penggajian ni, tuan-tuan, penggajian ni memang dia kira dari segi sudut mesti dia betul-betul di bawah milik. Itu satu, mesti betul-betul di bawah pemilikan. Mesti tuan-tuan dapat kat tangan, tuan-tuan boleh tasarruf. Mesti duit yang penggajian.
Dan duit penggajian juga, yang kedua, dia kena tengok juga dari segi tuan-tuan ni senang ke susah. Zakat penggajian kan, zakat penggajian dia akan tengok dulu. Dia bukan macam zakat benda lain. Zakat emas, tuan-tuan simpan emas, lepas tu nak keluar emas, tengok tak ada hutang ke tak ada hutang, tengok tak kaya ke miskin, tengok ke tak tengok? Tak tengok. Siapa ada simpan 85 gram ke atas sampai cukup tahun keluar, kita tengah banyak hutang ke, kita tengah susah ke, keluar. Betul? Mana tengok, tak ukur. Zakat apa yang tengok dulu status hidup kita? Zakat gaji lah. Zakat gaji dia panggil hadul kifayah. Hadul kifayah, tengok dulu. Siapa gaji dia 5,000, bukan terus kita kira 5,000. Kena kira dulu hadul kifayah, keperluan dia. Isteri berapa orang, ni berapa orang, anak berapa orang, sekolah kat mana, kereta biji, rumah berapa. Tu hadul kifayah. Pergi kat pusat kutipan zakat, cerita je kepada pusat kutipan zakat, saya isteri seorang, anak berapa orang? 5. Berapa orang sekolah? Dia tahu dah. Dia dah ada sukatan dia dah. Ni yang terbaru ni, sukatan dia. Ni orang buat kajian dekat 1,200 orang daripada seluruh negeri Pahang ni dah sukat. Ni belanja berapa belanja mereka. Ni yang terbaru tuan-tuan. Orang UMP buat 1,200 responden daripada seluruh Malaysia, daripada seluruh negeri Pahang. Dia nak tengok perbelanjaan, kadar perbelanjaan. Kau tengok pada yang terbaru ni, dia kata tinggi. Macam dulu dulu handset, pakai handset, bayar bulanan bil handset, itu tak masuk, tak boleh tolak. Sekarang ni boleh tolak lah. Tolakkan. Sebab apa? Zaman sekarang ni zaman semua orang pakai handset macam ni dah. Orang panggil handset benda ni panggil touchscreen. Orang pakai handset dah semenjak zaman Covid ni. Nak masuk pasar raya dulu kena pakai, kena tekan apa benda ni MySejahtera. Semua online, semua apa benda lah, borang-borang ke apa semua online, perbankan online. Lepas tu mesti apa benda ni ada bil, bila line mesti bayar bil ataupun kredit. Jadi boleh tolak. Dulu yang ni tahsiniat orang panggil. Tahsiniat ni pelengkap je. Tapi sekarang ni dah jadi hajiat, keperluan. Dulu tahsiniat dia ada 3. Daruriyat, daruri, kalau tak ada mati. Itu daruriyat, tak ada mati. Yang kedua hajiat. Hajiat ni atas sikit pada daruriyat, iaitu apa? Keperluan. Macam apa? Okey, macam kereta, kalau tak ada mati tak? Kereta kalau tak ada mati tak? Kalau ada kereta biasa mati. Kereta kalau tak ada mati tak? Motor tak mati. Rumah kalau tak ada mati tak. Itu semua dipanggil ya betul, kalau tak ada tak mati pun. Tapi hajiat, keperluan asas. Nak pergi mana-mana naik motor, naik kereta, tak ada daruriyat. Ni makan minum, daruriyat yang kalau tak ada boleh mati. Ada hajiat. Lepas tu ada lagi dipanggil tahsiniyat. Tahsiniyat ni maksudnya pelengkap. Kalau tak ada handset dulu. Kalau tak ada handset tak mati. Handset keperluan tak? Tak keperluan pun dulu. Ada handset biasa cukup dah. Jadi diletakkan dulu handset macam touchscreen ke, ada line internet ni. Tahsiniyat. Tapi tahun 2022 ini dah jadi hajiat. Kita pernah lalu fasa, nak masuk pasar raya tak ada MySejahtera, tak ada, tak masuk. Nak pergi hospital tak ada MySejahtera, tak boleh. Banyak borang-borang, ada banyak borang-borang zaman sekarang ni pun semuanya tak, semuanya pakai online ni. Borang zakat ke, borang apa ke, semua online. Pasal apa? Dia akan hantar jawapan dekat email. Kalau jenis makcik-makcik tak ada email lagi, tak ada lah. Tapi makcik zaman sekarang ni TikTok pun ada. Bukan email je, duk TikTok. Dia lagi advance pada ni. Sekarang ni semua reti bagus dah.
Dah jadi gitu dah. Jadi orang gaji 3,000 pun dia kata miskin. Zaman sekarang gaji 3,000 asnaf. Tujuan Majlis Agama Islam buat gitu, nak kontrol, nak tahu pertama sekali kalau orang mari, awak gaji berapa? 3,000. Okay, kita akan buat tolakan. Oh, awak tak wajib bayar zakat. Sebenarnya siapa yang tak wajib bayar zakat, maknanya dia tak cukup. Bila dia dah masuk, bila tak wajib tu maksudnya dia tak ada lebih. Bila tak ada lebih, maknanya dia kurang. Apa definisi orang miskin? Orang yang tak cukup. Orang miskin ni bukan orang fakir. Orang fakir ialah orang tak ada. Orang miskin orang yang ada tak cukup. Maksudnya asal dia nak buat satu data tu supaya clear siapa pergi zakat. Kalau dia tak wajib zakat, maknanya dia ni boleh mendapat bantuan zakat. Zaman sekarang Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu ma'i. 3 benda ulama sebut dah. Waktu zaman susah ni, banyak orang sekarang ni teruji dengan penyakit apa? Penyakit stres. Sekarang ni tahun 2022 ni dia kata jutaan manusia, juta dah. Ni orang buat kajian mutakhir, khususnya semenjak masa Covid datang. Ramai dalam dunia ni dia kata kena penyakit stres, kemurungan. Sampai orang pernah buat kajian tu, dalam setiap 10 mesti ada seorang. Mana kalau kita ni ada berapa orang kemurungan, susah hati. Setiap 10 seorang yang stres. Itu yang bila stres tu mari bisikan stres dia pun cakap dengan diri sendiri, dia pun ambil satu keputusan untuk bunuh diri dia ni. Jadi kena ambil. Baru ni ada seorang ulama, dia kata, waktu dia berbicara pasal hijrah dia kata hijrah, tengok apa panduan Quran dan hadis menangani stres. Kita ambil satu cerita waktu Sayyidina Abu Bakar duduk dalam gua. Sayyidina Abu Bakar waktu dia duduk dalam gua dengan Rasulullah, dia stres apa? Dah buat macam-macam, tetapi orang kafir musyrikin tetap dapat ikut sampai depan pintu gua. Gua tu duduk bawah, dia orang berjalan, cuma tinggal lagi orang kafir musyrikin tak tengok bawah. Tu saya nak Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kalau dia tengok ke kaki dia nampak kita. Padahal Rasulullah dah suruh Amir bin Fuhairah padam semua kesan tapak kaki, macam-macam dah buat. Tapi orang zaman tu hebat, dia dapat detect juga sampai depan pintu gua juga. Ketika saya nak Abu Bakar susah hati, apa Rasulullah beritahu? Rasulullah kata, ma zannuka bi isnan Allahu salisuhuma. Apa pandangan kamu ada 2 orang tetapi Allah menjadi yang ketiga? Maknanya Allah bersama, kebersamaan Allah. Waktu dalam Quran kata la tahzan innallaha ma'ana. Itu yang Rasulullah beritahu pada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan, jangan bimbang ni susah hati. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Jadi pertama sekali kata Syekh itu, bila kita ambil hikmah daripada hijrah ni, pertama, kalau kita susah hati, kita selalu kena ingat Allah bersama saya. Itu kena ingat. Bila susah hati je, Allahumma ma'i. Dia suruh kita banyak wirid, zikir. Bila susah hati, ingat kebersamaan Allah. Jangan bimbang, selagi Allah bersama kamu, Allah tak akan sia-siakan kita. Itu penting. Nabi bila Sayyidina Abu Bakar kata susah apa? La tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Jangan bimbang. Allah, bila ingatan Allah bersama kita ni, insya-Allah dia akan kuatkan hati kita. Susahlah macam mana pun, diujilah macam mana pun, Allah bersama kita. Bila ada begitu, ada pegangan macam tu, barulah kita tak susah hati. Orang yang susah hati ni sebab dia tak ada tali nak pegang. Dia kata tak ada orang lah boleh tolong dia. Mana ada tak ada orang tolong dia? Mesti ada jalan. Ada.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang bertakwa, Allah buka jalan. Allah kata dia buka jalan. Lepas tu dia kata malam-malam bila susah hati, Allah ingat selalu wirid, Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu ma'i. 3. Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu ma'i. Allah sentiasa hadir bersamaku, Allah sentiasa menyaksikan aku, Allahu ma'i, Allah bersama aku. Itu satu. Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu ma'i. Ini perkataan yang kita sebut nak suruh kuat-kuatkan hati kita bahawa Allah ni betul, memang Allah bersama kita. Yang kedua apa? Yang kedua, daripada kisah hijrah juga, Sayyidina Abu Bakar dia jadi tenang. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Siapa kita yang bersama dengan Sayyidina Abu Bakar? Rasulullah. Maknanya sentiasa ingat pada Rasulullah, sentiasa dekatkan diri dengan Rasulullah. Bagaimana nak dekatkan dengan Rasulullah? Maka Rasulullah tinggalkan sunnah dia. Bagaimana kita bersama dengan Rasulullah waktu tidur? Bila kita bawa sunnah Nabi ketika nak tidur. Bagaimana nak bawa Rasulullah ketika makan? Macam mana kita kata kita ni makan Rasulullah? Bila kita bawa sunnah Rasulullah dalam makan. Waktu nak makan, mana sunnah Nabi? Itu Rasulullah hayyun fi qulubina. Ada tagline, Rasulullah sentiasa hidup dalam hati. Bila hidup kita ini sentiasa bawa sunnah Nabi. Sunnah Nabi SAW jangan tinggal. Dalam apa juga kehidupan kita, nak makan ada sunnah Nabi, nak minum ada sunnah Nabi, nak bergaul ada sunnah Nabi SAW. Itu dua benda tu bila Sayyidina Abu Bakar buat, baru lega hati dia. Orang yang sentiasa bersama dengan Rasulullah, di situ menjadi sebab kebersamaan Allah dengan dia. Lepas tu dia dalam Quran kata, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat pada Rasul, sesungguhnya dia taat pada Allah. Selagi taat pada Rasul, di situlah gambaran ketaatan kita kepada Allah. Jadi nak buang penyakit stres. Sekarang ni stres, banyak orang stres, susah zaman susah. Macam-macam sekarang ni. Dulu kita dengar cerita hari ni tak macam zaman dulu. Cerita orang bunuh diri bukan Cina dah sekarang ni. Dia bukan nanti Cina dah, bukan orang Cina dah, Melayu Islam. Sampai tahap bunuh diri tu ringan. Lepas tu orang bila cakap saya sentiasa teringat-ingat nak bunuh diri, maknanya soalan lah, teringat nak buat benda haram. Siapa teringat terbayang-bayang? Tak ada iman pula, tak semayang pula. Kena pesan anak-anak kita tak, bila susah macam mana pun jangan tinggal semayang. Kena pesan, awak susah tak ada kerja ke, jangan tinggal semayang. Dia dalam susah tak semayang pula, lagi cepat. Susah semayang tinggal. InsyaAllah itu penyelesai masalah kita. Banyak masalah selesaikan masalah kita. Taqwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Taqwa ni susah tak semayang. Kalau susah pun tak apa, susah tapi semayang, insya-Allah Allah buka jalan. Cepat atau lambat, insya-Allah akan ada jalan. Mesti ada jalan. Baik. Okey. Lepas tu dia kata sementara melalui penerimaan gadaian pula wujud penangguhan harta. Baca je. Sementara melalui penerimaan gadaian pula wujud penangguhan harta, iaitu harta yang dihutangkan yang sepatutnya diterima oleh orang di bawah jagaan mereka. Ini bermakna mengikat manfaat yang sepatutnya diterima pada ketika itu oleh orang yang di bawah jagaan tanpa sebarang balasan. Ini kerana penerima gadaian tidak dibenarkan menggunakan barang gadaian seperti yang anda akan ketahui. Dengan ini wujud usul sumbangan. Okey, nampak? Kat mana yang kata kita ni tak boleh nak gadaikan harta anak kita? Apa masalahnya kalau kita kira dah? Ada
dia fuqaha bahas kat situ ada unsur tabarruk. Dia kata melalui gadaian, pertama sekali penggadai dilarang menggunakan barang. Tadi yang kata soalan dia, satu bukan orang yang terima, penggadai pun tak boleh guna barang tu. Bukan yang terima gadaian je, penggadai pun tak boleh, kecuali ada syarat-syarat tertentu yang akan disebut nanti. Ada syarat. Kita kalau dah menjadikan barang ni sebagai cagaran, kita sendiri pun tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab ini tujuan untuk masalah hutang kita pada dia, kan? Tak boleh. Nanti akan dia bahas ada benda-benda yang boleh guna, iaitu penggunaan yang tak menghilangkan pemilikan. Boleh. Nak pakai sekejap aja boleh, tapi nak jual, nak gadai pula pada orang, tu tak boleh. Menggunakan lebih-lebih kurang yang tak menghilangkan pemilikan, tak apa. Itu dia akan bahas nanti. Ini bermakna menghalang penggunaan harta tersebut dan menyekat manfaat tanpa sebarang balasan. Nampak? Bila kita ambil harta budak ni jadi gadaian, automatik harta tu tak boleh guna. Bila tak boleh guna, seolah-olah kita sekatlah budak ni daripada menggunakan harta dia sendiri. Patut ada bayar ke? Mana ada bayar? Itu jadi tabarruk tu. Sementara melalui penerimaan gadaian pula, wujud penangguhan harta, iaitu harta yang dihutangkan yang sepatutnya diterima oleh orang yang di bawah jagaan mereka. Okey, baik, kalau kita ambil gini pula, budak ni saya terima bagi budak ni akan gadaian. Budak ni pula terima ni. Sementara melalui penerimaan gadaian, seolah-olah budak ni pula terima gadaian lah. Maknanya ada orang berhutang, ambil duit budak ni bagi hutang pada orang, lepas tu budak ni terima gadaian. Hak ni ada unsur tak baik juga untuk budak ni. Kenapa? Sepatutnya hutang ni sifat dia orang bayar terus, sebab dia nak pakai harta tu, tapi tertangguhlah dia nak pakai harta tu sebab orang tak bayar lagi. Dan sedangkan budak ni dia memang sepatutnya harta tu harta dia, bila-bila dia nak pakai, orang tak boleh nak buat pandai-pandai daripada harta dia. Nah, oleh itu menurut para ulama fiqh, dalam keadaan biasa penjaga tidak berhak menjual harta milik orang yang di bawah jagaan mereka, melainkan jual beli tersebut dijalankan secara tunai dan bayaran diterima sebelum dia menyerahkan barangan yang dijual. Berdasarkan iklan tadi, penjaga tidak boleh menerima gadaian bagi harta orang yang di bawah jagaannya. Nampak? Kalau dijual beli pun, penjaga ni jual beli pun mesti jual beli secara tunai. Kalau jual beli nak ambil duit ni untuk berjual beli sesuatu, untuk masalah dia, boleh cara tunai, jangan jual beli hutang. Kalau ada keperluan yang terpaksa jual sikit aset dia disebabkan untuk nak tanggung dia, pun boleh jual, tapi jangan jual hutang. Untuk penjaga ni wali, mesti kita harta anak-anak kita wajib, itu amanah untuk kita jaga. Walau bagaimanapun, para ulama fiqh memberi pengecualian kepada dua keadaan. Dalam kedua perkara ini, wali dan pemegang wasiat berhak menggadai dan menerima gadaian bagi pihak orang yang di bawah jagaan mereka. Pengecualian ini diberikan kerana dia jelas memberikan kebaikan kepada orang yang di bawah jagaan mereka. Okey, ada dua pengecualian. Maksudnya ni boleh buat gadaian. Boleh, asal tak boleh dia. Asal tak boleh kan? Sama ada nak ambil harta anak kita gadai ke orang, atau menerimakan gadaian untuk bagi pihak anak kita, asal tak boleh. Tapi ada dua situasi dikecualikan boleh. Bila? Pertama keadaan darurat. Contohnya penjaga memerlukan wang untuk perbelanjaan orang yang di bawah jagaannya, sedangkan dia tidak mempunyai sebarang wang yang boleh digunakan untuk tujuan itu. Dengan itu dia boleh menggadaikan sebahagian daripada harta mereka untuk mendapatkan wang yang akan dibelanjakan untuk mereka. Dalam masa yang sama, dia mengharapkan hutang tersebut akan dapat dibayar melalui hasil yang akan diperolehi. Bayaran hutang yang bakal diterima adalah jualan sesuatu milik mereka yang masih belum laku. Penjaga atau pemegang wasiat juga berhak menerima gadaian bagi pihak jagaannya, iaitu bagi harta jagaannya yang dikhawatiri akan dicuri atau dirampas. Dengan itu penjaga atau pemegang wasiat berhak
bertindak menjualnya dengan pembayaran secara hutang atau bertangguh, dan dia menerima barang bagi pihak jagaannya sebagai gadaian dan jagaran kepada hutang. Okey, khulasah dia darurat lah tuan-tuan, darurat. Dia pun tak ada duit, budak ni pun tak ada apa dah. Jadi adalah barang, dia terpaksa berhutang. Hutang tu untuk nak tujuan masalah budak ni. Jadi adalah sikit aset budak ni, sebab nak pada tunai aset budak ni. Budak ni ada benda-benda, ada kereta ayah dia ke siapa kan, arwah ayah dia. Dia sebagai penjaga, dia pun terpaksa gadaikan kereta itu untuk dapatkan tunai bagi tujuan untuk kemaslahatan budak ni. Ini darurah. Darurah ni memang hukumnya boleh lah. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Segala benda yang darurat akan mengharuskan segala benda yang haram. Bila darurat, cuma darurat ni tuan-tuan, dia mesti pilihan terakhir. Pergi ke Baitul Mal, pergi ke sini tak ada, pergi ke sini tak ada dah. Pilihan terakhir terpaksa berhutang juga, dan menggadaikan sebahagian daripada aset milik budak itu. Hak tu pilihan terakhir, hak tu dia ada, baru boleh. Hak tu panggil darurat. Semualah hukum darurat ni mesti terakhir. Mesti terakhir, pilihan terakhir. Okey, tu satu. Yang kedua, gadaian dilakukan dengan alasan yang jelas membawa kebaikan kepada masyarakat mereka. Contohnya, wali atau pemegang wasiat menemui barangan yang bernilai RM200 tetapi dijual pada harga RM100. Namun orang yang dibawa jagaannya tidak mempunyai uang untuk membeli barangan tersebut. Dalam keadaan ini, penjaga boleh membelinya dengan menggadaikan harta milik pembawa jagaannya yang bernilai RM100. Dalam keadaan ini, disyaratkan barangan tersebut digadaikan kepada seseorang yang dipercayai dan berharga. Gadaian tersebut juga mestilah dilakukan di hadapan saksi dan untuk tempoh yang tidak terlalu lama pada kebiasaannya. Jika mana-mana syarat ini tidak dipatuhi, gadaian tersebut adalah tidak sah. Selain menggadai, penerimaan gadaian juga dibenarkan. Contohnya, wali menjual barang milik gadaian mereka yang berharga RM100 dengan harga RM200. Kemudian dia menerima gadaian pembeli bagi pihak jagaan mereka yang bernilai RM200. Dalam keadaan ini jelas apa yang dilakukan oleh penjaga adalah untuk kebaikan orang yang di bawah jagaannya. Oleh itu, tindakan penjaga yang menggadai dan menerima gadaian ini adalah sah. Ni maksudnya seolah-olah yang kedua ni, yang ada dia ada gadaian ataupun penerimaan gadaian, tetapi yang memberi keuntungan. Dia beri keuntungan. Hak tu kalau dalam bab untung ni, maknanya kita boleh apa panggil? Maknanya boleh kan? Kalau boleh menguntungkan. Macam contoh dia kata tak, ada satu barang dia kata dia, selain menggadai, menerima gadaian juga dia. Contohnya, wali nak menjual barang jagaan mereka yang berharga 100 dengan harga 200. Ada orang nak bagi lebih. Ada orang nak bagi lebih. Nak jual ni. Nak jual. Adalah. Kereta tak ada orang nak beli dah. Tapi orang nak beli mahal. Ni kena jual ni pasal masalah. Okey, so dia pun jual. Harga kereta tu patutnya murah je, tapi orang nak bagi so antik ya. Dia barang ni makin lama makin antik tau. Makin antik tak, makin bernilai. Dia orang tua ni, dia makin lama makin value dia makin naik tau. Orang tua macam barang antik kan. Barang antik ni sekarang je nampak macam tak apa berlaku ni. Satu hari nanti orang tua ni dia ada nilai dia, value dia tinggi orang tua ni. Jadi dia kata orang nak bayar sampai 100,000. Okey, saya jual lah. Dia pun jual kereta tu. Cuma orang tu bila kita bagi dia nak bayar kita dengan 100,000, tetapi dia nak berhutang. Tu yang jadi tu. Memang dia nak bayar 100,000, tapi dia nak berhutang. Mungkin dia bayar dulu 50,000, lagi 50,000 hutang. Bila hutang kan kita boleh minta gadaian.
Masa tu lah budak ni seolah dia mewakili budak ini untuk memintakan asal tak boleh. Tadi jadi boleh lah. Apa? Ada sesuatu benda yang bersifat memberi keuntungan. Ini kalau gadai ke, kalau menerima gadai ke, memberi kelebihan. Sebab jual beli ni seolah-olah mudah ceritanya terpaksa hutang. Ada hutang yang terpaksa tetapi kemaslahatan kepada budak. Ketika tu boleh. Maka bila ada hutang maka berlakulah gadaian, pemberian gadaian dan penerimaan gadaian. Okey, lagi rukun kedua. Rukun kedua, lafaz kontrak sewa. Lafaz kontrak adalah penawaran dan persetujuan untuk ucapan yang merujuk kepada penggadaian dan persetujuan menerima gadaian tersebut oleh penggadai dan penerima gadaian. Contohnya, penggadai berkata, saya gadaikan rumah saya ini dengan hutang yang saya ambil daripada anda, ataupun ambillah ini merujuk kepada barangan yang ada di tangannya sebagai gadaian kepada bayaran ini, iaitu barang yang diberinya. Pemiutang pula berkata, saya setuju atau saya terima gadaian ini atau sebagainya. Lafaz kontrak disyaratkan dalam kontrak gadaian. Lafaz kontrak disyaratkan dalam kontrak gadaian dan kontrak-kontrak lain kerana gadaian adalah kontrak yang membabitkan pertukaran harta. Oleh itu, pertukaran ini perlu dilakukan dengan kerelaan hati kerana harta seseorang tidak halal, melainkan juga diberikan dengan rela hati. Kerelaan adalah sesuatu yang tersirat, jadi ia memerlukan sesuatu yang boleh menunjukkan kerelaan ini, iaitu lafaz yang diucapkan oleh kedua-dua pihak yang berkontrak. Lafaz ini pula mestilah dalam bentuk penawaran dan persetujuan. Okey, lafaz kontrak senang je. Bila tuan-tuan nak gadai nanti, macam mana cara dia? Dia kata, saya gadaikan rumah saya ini dengan hutang yang saya ambil daripada anda. Nampak? Ni sebab saya hutang kan. Dan yang penting hutang tu dah clear lah. Hutang tu memang dah berlaku, baru boleh gadai. Hutang dah berlaku dah. Okey, jadi sebab masalah orang tu, nak suruh orang tu dia rasa lebih terjamin. Kalau kita hutang dia, jadi saya gadaikan rumah saya ni, saya gadaikan motor saya, dengan hutang yang saya ambil. Ataupun boleh juga ambillah ni. Itu pun soreh juga tu. Ambillah ni, ambil ni sebagai gadaian kepada bayaran ini. Ni hutang lah kan. Hutang ni. Ni dah hutang ni. Ambil ni lah. Mau ambil lah ni. Ni sebagai gadaian lah. Apa hal berlaku esok aku tak boleh bayar hutang ke apa. Ni boleh tolak. Jual. Itu bila gadaian ni maknanya menunjukkan komitmen orang tu dia nak bayar. Itu sebenarnya Rasulullah pun kan. Kita baca dah hadis. Waktu meninggal, baju besi dia duduk dengan Yahudi. Pasal apa? Pasal Nabi ada hutang dengan Yahudi. Tapi nak menunjukkan komitmen Rasulullah. Bila hutang dengan orang, tak lebih kurang letak gadaian. Apa-apa hal berlaku ni, ambil ni, gadaikan kepada kamu. Okey. Pemiutang pula kata, saya setuju, saya terima. Boleh. Okey. Lepas tu dia kata, lafaz kontrak ni disyaratkan dalam kontrak gadaian dan semua kontrak-kontrak lain. Kerana kontrak membabitkan pertukaran harta. Betul? Kita ambil duit orang kan, hutang lah. Jadi pertukaran perlu dilakukan dengan kerelaan hati. Mana kita nak serah barang. Sekarang ni gadaian kita serah barang kita pergi dia. Mestilah dengan rela hati. Jadi rela hati ni tak nampak. Betul tak? Rela hati nampak tak? Hati ni rela. Nampak tak? Mana nampak? Satu je yang orang terima. Orang terima bila? Dia tak sebut tapi kita anggap dia rela. Bila? Satu je. Bila? Waktu nikah. Tu pun anak dara. Anak? Awak nak kahwin tak dengan dia? Gitu. Kalau hehehe tu nak lah tu. Kalau tak nak cakap saya tak nak. Gitu. Janda tak payah. Janda tak payah tanya. Dia sendiri je. Dia persetujuan yang as-sukut alamatur ridha. Diam tanda redha. Satu je.
Anak dara. Diam tu, kalau dia diam, ayah tanya nak tak, awak nak tak, diam. Nak tu. Kalau tak nak, dia cakap tak nak. Diam. Tapi dalam bab jual beli ada diam ni, tak boleh. Jual beli semua akad mesti ada redha. Habis redha tak nampak. Bila tak nampak, lepas tu syarak jadikan akad. Akad ni lah aku jual pada engkau, aku beli. Hak tu lah tanda redha menerusi perkataan. Jadi kerelaan sesuatu tersirat, jadi ia memerlukan sesuatu yang boleh menunjukkan kerelaan itu, iaitu lafaz yang diucapkan oleh kedua-dua pihak. Baik, sekarang ni nak bahas tentang mu'attad. Dalam ni pun ada mu'attad juga. Mu'attad ni akad tanpa ada lafaz. Dalam bab jual beli ada qaul, mu'attad jual beli. Surah gitu je, macam kita hari ni lah. Kita hari ni beli-beli barang, mana ada ijab qabul. Gula sekilo, dia pun ambil senyap. Betul tak? Senyap, bola plastik. Nak plastik tak? Waktu ada. Waktu akad tu ada. Nak plastik tak? Kalau nak plastik koseng, ayat tapi mana ada saya jual, saya beli, jarang. Memang senyap. Dah. Kalau jenis apa tukang kedah jenis gitu pula, muka memang style gitu lah. Memang lahir-lahir gitu dah. Yang tu lagi dah tak bercakap. Tapi dah mana sah dah ni? Atau mu'attad jual beli tanpa ijab dan qabul, tapi diberi dalam keadaan redha. Ada tak mu'attad dalam dia? Bolehkah gadaian dilakukan secara mu'attah? Ada? Bolehkah gadaian dilakukan secara mu'attah? Saling memberi tanpa sebarang sirah. Contohnya, pembeli berkata, jualkan barang ini pada saya dengan harga yang saya bayar secara hutang, dan anda ambil jam ini sebagai gadaiannya. Penjual berkata saya jual. Maka satu penjual tidak menyebut dia menerima gadaian, dia hanya bersetuju menjual. Pembeli kemudiannya mengambil barang tersebut dan juga mengambil jam tersebut. Menurut pendapat yang paling sahih, gadaian tidak berlaku ini kerana dia perlu dilakukan menggunakan sirah yang khusus yang merujuk pada gadaian dan penerimaan gadaian. Okey, ini dia kata. Contoh dia, pembeli berkata, jualkan barang ini kepada saya dengan harga yang saya bayar secara hutang, dan ambil jam ini sebagai gadaian. Penjual itu berkata, saya jual. Dia pun khabar saya jual. Pembeli kemudiannya mengambil barang tersebut dan penjual mengambil jam tersebut. Ni isu dia kat mana tuan-tuan? Isu dia baru berjanji, ni ambil ni saya jual, lepas tu awak bayar ansuran, lepas tu tak apa, ambil ni sebagai gadaian nanti. Hutang berlaku ke belum? Berlaku ke belum? Tak berlaku lagi, sebab tak jual lagi. Tapi haknya cerita gadai, suruh ambil ni sebagai gadai, itu cerita sebelum berlakunya hutang. Okey, selepas berlaku hutang, bila? Iaitu selepas orang tu ambil sungguh, dia pun beli, dia jual, lepas tu dia beli. Okey, baru ada hutang kat situ, betul? Tapi ketika tu tak ada lafaz pula. Lepas gitu tu ambil lah, ambil barang, lepas tu ambil lah gadaian yang kata orang tu nak gadai tu, ambil. Gitu je, tak ada lafaz kat situ. Perjanjian dia sebelum diikat sekali dengan jual beli. Dia kata tadi macam mana? Dia kata pembeli jualkan barang kepada saya. Pembeli kata, jualkan barang kepada saya dengan harga hutang yang saya akan bayar secara hutang. Anda ambil jam ini sebagai gadaian. Faham tak? Gitu. Haji Asri jual pada ni cikgu lah. Saya dah jual apa? Jual handset. Kata, Puan Jamilah nak ambil saya jual handset ni, tapi tak apa, bayar secara hutang je. Tak? Bayar secara. Siapa yang pembeli kata jualkan barang tak? Pembeli dia minta supaya
jualkan pada dia. Gitu. Pembeli minta jualkan pada dia. Dia minta. Hanya sekadar Ayah Sri datang jumpa Puan Jamilah, minta Puan Jamilah yang jual. Bukan dia nak jual tak. Puan Jamilah, tolong jual set Puan Jamilah tu. Jual. Tapi saya akan bayar sewa hutang. Lepas tu terus dia buka jam tangan dia. Ni jam gadaian pada hutang set. Okey, betul? Puan Jamilah kata, okey boleh. Terus bagi handset. Dia asyik pun jam. Tak ada bunyi dah akad kat situ. Tak ada bunyi dah hak yang khusus gadaian tu, tak ada. Sebelum hutang ada cerita pasal gadai. Tapi lepas hutang tak ada. Jadi pandangan yang paling asah, dia kata bahawa gadaian tidak berlaku di sini kerana ia perlu dilakukan menggunakan sirah yang khusus yang merujukkan kepada gadaian dan penerimaan gadaian. Okey, walau bagaimanapun hukum ini adalah bagi orang yang boleh bercakap. Memanglah. Orang bisu, mereka boleh memberikan isyarat yang biasa digunakan dan boleh dipahami menunjukkan mereka bersetuju dengan gadaian atau setuju menerima gadaian. Isyarat ini mengandung lafaz yang perlu mereka ucapkan dalam isyarat bukan untuk menunjukkan dia bersetuju atau tidak. Selain isyarat, mereka yang boleh menulis dengan baik boleh menggunakan tulisan mereka. Nampak? Orang bisu nak buat mana? Tak? Isyarat isyarat. Okey, beres. Rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga, barang gadaian. Barang gadaian adalah barang yang diserahkan oleh penggadai kepada penerima gadaian untuk disimpan sebagai cagaran kepada hutangnya. Para ulama fiqh menetapkan beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk menjadikan gadaian tersebut sah. Syarat-syarat tersebut adalah seperti berikut. Okey, ni yang kita nak jadikan dia sebagai gadai. Kan? Sekarang ni saya ada hutang, dan saya nak letakkan sesuatu gadaian bagi hutang saya. Apakah ciri-ciri barang yang boleh jadi barang gadaian? Ini penting juga, tak? Penting juga. Ni barang tu, barang apa? Benda yang boleh jadi barang gadaian. Okey, pertama mestilah dalam bentuk benda. Ini bermakna perkhidmatan, tidak boleh digadaikan. Contohnya, menggadaikan kediaman rumah. Ini kerana sesuatu perkhidmatan akan luput dengan berlalunya masa. Ini menyebabkan dia tidak boleh dijadikan sebagai cagaran dan tidak boleh disimpan. Manfaat tak boleh. Dia nak mesti barang, benda, ain. Mesti ada ain. Manfaat tak boleh. Jadi saya gadaikan awak, saya ada hutang tak dengan awak tak? Okey, saya gadaikan sewa rumah saya. Maknanya awak boleh tinggal kat rumah saya selama sebulan. Manfaat, kita ambil manfaat untuk kita dapat duduk rumah dia selama sebulan, yang tu lah kita jadikan sebagai gadaian. Tak boleh, pasal benda tu bukan benda. Itu dia panggil manfaat. Dia nak mesti ain. Mesti ain barang. Apa? Saya hutang awak tak? Jadi saya gadai apa? Saya gadai, saya ni pandai jahit, saya tolong jahit dengan awak. Tak boleh. Dia mesti barang. Nak letak benda kat dia sebagai kadang-kadang mesti ain barang. Okey. Yang kedua, mestilah barang yang boleh dijual. Oleh itu barang gadaian mestilah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan bagi barang yang boleh dijual sebagaimana yang dinyatakan dalam tajuk kontrak jual beli, iaitu barang tersebut mestilah wujud ketika kontrak dimeterai. Selain itu barang tersebut juga mestilah harta yang diiktiraf oleh bernilai oleh syarak. Diiktiraf sebagai bernilai oleh syarak, boleh diserahkan dan terasah menjadi milik penggadai atau berada dalam kuasanya. Okey, maksudnya macam mana benda yang barang-barang yang boleh jual, itulah barang boleh gadai. Tu dia punya mudah kaedah dia. Benda ni boleh jual tak ni? Kalau boleh jual, maka sahlah untuk dijadikan sebagai gadaian. Boleh jual tak? Contoh, apa syarat dalam bab jual beli? Iaitu benda tu mesti dah ada dah ketika akad. Waktu akad kita nak akad gadai tu, barang tu mesti wujud dah. Bukan anak kambing. Saya nak gadaikan awak apa? Anak kambing ni yang akan beranak lagi bulan 8. Tak boleh. Tak tahu hidup ke tak hidup. Mesti benda tu dah ada satu. Tu syarat nak jual, syarat jual beli mesti kena ada. Tu barang tak ada mana dia jual beli. Mana boleh. Barang tak ada ke tu kita jual. Tak boleh. Kita panggil akad apa tu kalau barang tak ada? Barang tak ada. Sekarang ni orang tempah dah. Macam mana kamu buat jual beli barang tempah? Barang tak ada lagi. Jadi orang panggil pakai akad apa? Siapa ingat?
Kalau kita nak jual beli barang tak ada lagi, kita baru nak buat. Tapi kita dah, orang tu dah bayar dah. Kita panggil akad apa? Tak ingat belaka dah ni habis dah. Cece habis dah. Kita panggil akad apa? Ada benda nak bagi selamat, barang tak ada, tapi kita dah boleh buat akad jual beli. Dia panggil bai'us salam. Jual beli salam. Kita boleh tempah. Maksudnya dia panggil, okey, aku nak tempah kepada kamu satu barang. Yang orang panggil jual beli pre-order. Pre-order dia panggil tak? Pre-order kan? Pre-order ni barang tak ada lagi. Kalau barang yang ada dah dia panggil apa? Stock ni kan? Apa dia panggil? English panggil tak? Bukan. Dia tulis benda situ. Ready stock. Ready stock. Nampak sangat Haji Asri jarang beli Shopee. Dia kalau buka Shopee kan ready stock, maknanya barang ada. Betul lah, saya nak jual, saya nak beli terus. Tapi pre-order barang tak ada, macam mana awak jual? Itu kita panggil aqdus salam. Seolah-olah saya dahulukan duit saya ni untuk satu barang yang sifatnya gini. Okey, orang tu kata, yang awak ke mana? Saya bagi awak duit ni untuk awak datangkan kepada saya satu jam tangan jenama sekian, warna sekian, untuk awak serah kepada saya akhir bulan ini. Barang tak ada lagi tapi sah, sebab tu orang panggil akad salam. Cuma syarat akad salam ni dia kena beri penuh. Duit, tak boleh beri sikit. Dia tak boleh bagi separuh. Kena bagi bayar habis. Orang tu pun dapat duit tu. Ini tujuan akad salam ni memang untuk kemaslahatan. Ada orang dia tak ada modal nak berniaga, tak ada modal, tapi dia pandai cari barang, dia pandai buat barang. Ni akad jual beli, benda tak ada lagi. Kalau ikut syarat jual beli, ayyakuna maujudan, mesti benda tu ada dah. Waktu akad mesti ada dah. Pre-order tak ada lagi. Jadi pre-order ni mudahnya pakai akad salam lah. Akad salam maknanya orang tu bagi duit, duit untuk awak datangkan kepada saya sifat gini, kitab-kitab yang macam ni, buku yang macam ni, kereta yang macam ni, untuk akhir bulan ni. Kalau ready stock tak apa. Ready stock ni jual beli terus dah, tinggal lagi barang nampak sampai tak apa. Dia jangan emas sudah lah. Emas tak boleh pre-order. Emas tak boleh lambat. Emas tak boleh lambat. Jual beli emas tak boleh, saya bayar nanti bila dapat ni, nanti insyaAllah akhir bulan ni dapat. Emas nak boleh tunggu kat akhir bulan tu harga, walaupun tuan dia kata tak, harga dia tidak akan berubah, kita akad dengan harga ni juga. Tak boleh, riba. Bukan baru ni emas turun tak. Emas ni kan pergi betul-betul, pergi kat Suqul Zahab tu. Suqul Zahab dekat Dubai ada Suqul Zahab, pasar emas. Esok kalau ada peluang pergi ke Dubai, pasar macam sebesar-besar tu, kedai emas dia. Siapa nak cari benda lain tak ada, sayur pun tak ada. Pasar emas, ya Allah, kedai ni emas, ya Allah. Kalau pergi gila. Ya Allah gitu lah. Saya dah sampai Suqul Zahab, pasar emas. Boleh tengok dia punya apa panggil, kadar dia turun naik dia setiap saat tu. Patut syarak di situ kita boleh tahu, patutlah syarak tak bagi emas ni, tak boleh jual lambat. Mesti taqabud dalam majlis ni. Majlis duduk kat kedai, bagi duit, bagi emas, mesti. Tak boleh bagi duit nanti petang you datang kedai Cina, Wancan kata nanti petang you datang, riba. Kalau nanti petang datang, saya tak nak bayar duit lagi, saya tak nak akad lagi. Kena gitu kalau orang Islam nak ikut ke Cina.
Kalau bila petang, oh okey, kita tak nak lagi lah. Nanti you siap dulu, nanti telefon. Petang datang bawa duit, ni percaya punya. Kalau tak percaya, tak apa, kita pergi kedai lain. Kalau percaya, memang saya datang, memang saya nak ni. Tapi saya tak boleh sekarang saya bayar duit makan, lepas tu saya keluar daripada kedai. Keluar daripada kedai tu, keluar daripada majlis. Keluar. Sebenarnya harga yang kita bayar nanti dah ada, tak boleh riba dia panggil. Okey. Tak apa kau tak beli. Booking bukan beli. Booking okey. Tak apa. Sebab apa? Yang penting kita kena anggap booking itu bukan jual beli. Mesti gitu sifat dia. Mana boleh pre-order lambat, kita bayar dulu lah. Lepas tu yang kita risau ni, walaupun dia ada syariah compliance, banyak kan daripada orang-orang jual emas ni, tapi emas fizikal tu sebenarnya ada ke tak ada. Kadang-kadang kita tak pasti pun sebenarnya ada ke tak ada. Semuanya main atas ni belaka, main macam ni bil, ada ke tak ada. Batu walaupun ada syariah compliance, dia kata al-qabdu hukmi tu. Qabdu hukmi ni gini, bila kita transfer duit, dia orang yang penjual emas ni, dia kata ini sebenarnya kita serah dah ni, kita dah masuk dah dalam akaun tuan, ada dah ni, tersimpan dah emas ni. Itu dipanggil al-qabdu al-hukmi, penerimaan secara hukum. Walaupun adalah fatwa yang khabar gitu kan, tapi mudah ceritanya tuan-tuan, dalam bab muamalah kita ni mesti kena jauhkan daripada syubhah, kesangsian. Dalam bab muamalah ini mesti ada ihtiyat, dia panggil. Ihtiyat ni maksudnya langkah yang sangat berhati-hati bab benda haram. Jual benda lain tak apa, hutang, tapi kalau nak jual beli emas tak apalah, cari kedai yang saya boleh dapat emas secara fizikal dengan bayar duit lah. Kalau tuan-tuan tak boleh nak pergi, ada orang yang jual emas tu diwakil lah, tu tak apa. Ada, dia runner lah, dia wakil kan. Kita bagi duit kat dia, kita transfer kat dia, tapi tak dapat tangan kita, tapi kita kena khabar ke dia, saya wakilkan awak untuk membeli emas dengan duit yang saya bagi ni sekian-sekian. Jadi dia ketika tu dia yang akan menjadi wakil kita secara fizikal. Tu tak apa. Tu tak apa. Kalau kita ada, kita tak lagi kedai. Tapi kita kenal orang sana. Dia yang akan pergi kedai mah. Dia akan beli. Tak apa, tu wakil. Saya wakilkan awak ni dengan duit ni untuk beli. Yang penting mesti ada kita atau wakil kita yang pergi beli emas secara fizikal. Dia nak bayar duit, kena ada gitu. Kalau tidak, dosa ada kita riba, jadi riba. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai pemakan riba, kamu izinkan untuk perang dengan Allah dan Rasul. Ada dua dosa yang Allah isytihar perang. Pertama, makan riba. Yang kedua, memusuhi wali. Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil haram. Siapa yang memusuhi seorang daripada wali ku, aku isytihar perang. Betul, orang jaga wali ni kita tak kenal, sifat dia je kita tahu. Orang yang dalam hadis sebut, hadis kursi kan, lam yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, sentiasalah hambaku mendekatkan diriku dengan amalan sunat hatta uhibbah, sehingga aku cinta pada dia. Hadis tu hadis kursi. Atas tu Allah sebut man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, aku isytiharkan perang. Lepas tu bawah tu dia cerita sifat wali, hadis kursi dalam Sahih Bukhari. Dia kata apa? Orang yang kuat banyak amalan sunat.
Bila orang banyak buat amalan sunat ni, puasa sunat, zikir, hatta uhibbah, sehingga aku cinta pada dia. Maknanya Allah sangat kasih kepada hamba-hamba ni yang banyak buat amalan sunat. Amalan fardu jangan cerita dah, amalan sunat. Lepas tu fa iza ahbabtu, bila aku cinta pada dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku jadi pendengaran yang dia mendengar. Basarahu alladhi yubsiru bih, jadi mata pandangan yang dia melihat. Aku jadi. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, tangan yang dia melakukan sesuatu. Wa rijluhu alladhi yamshi biha, kaki yang dia berjalan. Wa iza sa'alani la'u'tiyannah, kalau dia minta dengan aku beri. Dia sifat wali. Wala in ista'adzani, jika dia minta perlindungan dengan aku, la'udhiyannah, aku lindungi dia. Tu sifat wali. Wali ni banyak buat amalan sunat. Nak kenal Tok Wali, Tok Wali ni semua mesti ukur dengan syarat. Walau orang pelik ke mana pun tengok, nak tahu dia wali ke tak wali ni, wali Allah ke tak ni. Wali nikah tak apa, ramai wali nikah. Wali Allah yang dalam hadis ni, mesti orang wali Allah ni buat amalan sunat, orang puasa. Ini orang pakai luar pendek apa, dia boleh buat benda pelik. Benda pelik jangan pelik. Jangan pelik. Sokong. Saya tak sembahyang tapi saya ada karamah. Mengarut. Mesti ukur dia dengan benda fardu dan benda sunat. Jangan. Tu yang kumpulan hadi minallah tu. Semuanya orang tua-tua, orang kaya belaka. Kita rasa pelik dah tak? Sebab orang bila orang terkesan dengan benda-benda pelik, benda menyalahi adat ni, kalau datang daripada wali Allah, baru dia panggil karamah. Tapi dia boleh juga datang daripada orang-orang jahil. Jangan pelik. Orang Sami Buddha, ahli sihir Fir'aun, boleh buat, tapi itu orang tak panggil karamah, dia panggil istidraj. Istidraj ni benda pelik, Allah beri, nak suruh dia makin kufur. Karamah ni Tok wali dia tak minta, tapi dalam hadis tersebut, wala in sa'alani la'utiyannah, jika dia meminta sesuatu pada aku beri. Wali ni kalau minta, insya-Allah. Lepas tu kita, dan wali ni pula dia tidak akan mengaku wali. Siapa kata saya wali, tu bukan, confirm bukan. Saya wali, jangan main. Dah ada istilah dia bagi, la ya'riful wali illa al-wali. Takkan ada kenal orang wali melainkan dia kalau kita pula dah sibuk, ni wali ni, seolah kita wali juga dah. Sebenarnya nak khabar dia wali. Sebab la ya'riful wali illa wali. Kita ni hanya boleh bersangka baik. Nampak orang soleh, bersangka baik. Sebab tu orang zaman dulu dia hati-hati. Nampak ada orang minta sedekah pun, jangan buruk sangka, takut dia ni wali. Nampak orang macam tu je, nak bagi. Kalau tak nak bagi, jangan sampai aibkan dia. Kenapa? Takut ni, man adali waliya, takut masuk situ. Siapa yang memusuhi wali-wali aku isytihar perang. Jadi sebab tu orang zaman dulu memang jaga orang mari minta sedekah pun. Takut ujian. Ada wali ni memang sampai ahwal hal dia bagi datang hal, memang dia mari gitu, mari jadi macam orang biasa dah. Itu yang saya nak Uwais Ammar Qarn, Uwais no. Kan ada hadis jaga kambing. Nabi pesan pada Sayyidina Umar, cari Uwais, dia ni jaga kambing. Orang keluar, dia makan makanan sisi-sisi orang. Ni apa ni? Dia orang ni dah sampai hal dia. Kan? Bila orang tanya, bila Sayyidina Umar tanya, mana Uwais? Tak payahlah cari Uwais. Sebab dia orang benda je. Orang tak betul tu. Ni kami ni. Tak ada, aku nak cari Uwais Ammar Al-Qarni tu. Maknanya sifat wali ni kadang-kadang macam tu. Rasulullah suruh Sayyidina Umar, Sayyidina Ali datang minta doa, minta supaya dia doa keampunan.
mesti mau diampunkan dosa. Mana yang doa betul. Wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau dia minta, dengan apa aku beri. Lepas tu jumpa orang soleh, jumpa orang baik, tolong doa saya. Minta doa orang soleh. Jumpa orang tu sikit, masya-Allah minta doa. Dan untuk wali ni tak semestinya pelik. Jangan cari orang pelik asal orang pelik tak betul juga. Bukan semua wali pelik, ramai lah tak wali tak pelik. Ni nak cari orang yang pelik je. Agak-agak rambut panjang tu aje lah ni. Orang panjang tu pun terkejut, kenapa dia ni pelik, aku tak ada apa pun. Tak semestinya dia ada orang soleh, orang kuat beramal, orang banyak baca Quran, orang tua-tua kan, datang jumpa, tolong doa saya. Apa? Sebab dia ni kalau minta la'utiyanna, aku pasti akan berikan kepada dia. Kat sini wallahualam, sebab kalau saya wali saya kenal. Jadi kita tak boleh tahu, tapi kita boleh tengok. Kita boleh tengok dari segi apa mungkin macam mana ulama-ulama berinteraksi dengan dia. Kita memang tak tahu kan. Dulu Habib Ali Batu Pahat, Allah yarhamu, dah meninggal dah. Duduk kat rumah gitu je. Dia kat rumah Habib Ali Batu Pahat. Dia ni anak kepada Habib Ja'far. Habib Ja'far ni adalah maqam dia dekat Hadramaut. Ayah dia orang Hadramaut, Habib Ali Batu Pahat. Tapi setiap ulama dunia datang, dari Habib Said Muhammad Alawi Al-Maliki, muhaddis besar, mesti nak pergi rumah dia. Orang Singapura apa kan, bagi rumah dia. Dan hidup dia tak pernah ada rumah sendiri. Kalau dia ni jenis nak minta duit ya, rasa kaya, dia kata saya tak akan ada rumah sendiri. Rumah dia sampai dia meninggal adalah rumah sewa. Kecil je. Kita tak kenal ahwal dia, tapi maknanya menerusi bagaimana ulama-ulama datang. Ulama besar datang mesti jumpa dia. Habib Ali Batu Pahat. Itu contoh yang orang-orang yang Allah kurniakan sesuatu ilmu lah. Orang panggil Pak Sumi. Pak Sumi di Kedah kan. Pas Kedah tu ada Pak Sumi. Sekarang ni orang tak ada ziarah dia uzur. Tak bagi ziarah. Saya pergi Kedah baru ni pun tak ada ziarah. Dia kata tak boleh lah. Maksudnya anak-anak dia tak bagi dah pasal dah uzur kan. Sebab orang biasa ambil, masalahnya orang datang, orang duk rakam-rakam kan. Dia ni dulu saya pernah pergi ziarah dulu lah. Kita tak kahwin lagi. Tak kahwin lagi, datang. Lepas tu dia kata, tu ambil kitab. Ambil. Kalau borok topik apa, dia suruh ambil kitab. Ambil kitab tu, dia sebut je, ambil jilid 2, muka surat sekian, baris sekian. Itu saya pernah jumpa. Ini bukan senang gini ni. Bukan ni bukan ilmu muktasab, ni bukan ilmu yang belajar kelas tafaqquh fiddin macam kita, dia tak dapat gitu ni. Maksudnya ada satu dipanggil laduni kan, min ladunka rahmah. Ni ilmu yang Nabi Allah Musa pun tak tahu waktu dia bersohbah dengan Nabi Allah Khidir, seperti dalam surah Al-Kahfi kan. Nabi Allah Khidir buat benda tapi dia tak faham. Dia akan kata, mana boleh. Aku kata dah, jangan tegur. Hadza firaqi wa baini, hadza firaqu baini wa bainak. Ini abidah, pisah abidah. Baru dia cerita semua ada. Ilmu tu, ilmu yang tak nampak, tak tahu. Dia bunuh orang pun. Bayang dalam Quran tu tak? Maknanya bunuh budak. Kenapa bunuh budak? Budak ni asal dahaka pada ayah dia. Ini ilmu bagaimana ni? Ilmu ladun. Dia direct daripada Allah Ta'ala. Tu semua dia tengok kita tu, dia pun tu ambil terus bab nikah terus. Maknanya suruh nikah. Suruh nikah. Jadi mesti dia nampak kita ni orang nak nikah ni Terus bab nikah. Cuma sifat wali ni
dia takkan zahirkan. Bukan macam gaya orang hari ni. Ada? Orang hari ni dia lebih pada Tok Wali lagi. Dia takkan zahirkan. Ini karamah, kurniaan Allah. Lepas tu dia tak minta. Karamah dia juga minta. Sesuatu benda luar biasa tu memang ada. Tu macam karamah, Allah muliakan dia dengan benda tu. Ada. Perempuan ada. Dia bukan wali nikah lah. Perempuan tak jadi wali nikah. Rabi'ah Adawiyah, Rabi'ah Adawiyah dia katakan, bila orang cerita manaqib dia, orang kata dia adalah wali. Orang memang banyak Rabi'ah Adawiyah, memang Masya Allah dah wali perempuan. Yang Masya Allah. Lepas tu apa, Sayyidah Nafisah yang sama Tok Guru Imam Syafi'i. Sayyidah Nafisah, Tok Guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau cakap apa-apa, dia akan rujuk pada guru dia. Siapa guru dia? Ada salah seorang guru dia perempuan, Sayyidah Nafisah. Ada juga orang perempuan wali. Maknanya orang yang banyak dengan amalan salat. Orang memang dia mesti confirm dia ni sibuk dengan amalan sunat. InsyaAllah kita berhenti sini ya. Berhenti sekejap insyaAllah. Yang tadi tu, yang kedua, barang yang boleh dijual tu, apa yang boleh dijual, maka itu boleh untuk dijadikan sebagai barang gadaian. Wallahu ta'ala alam.